Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Hana. Kalau untuk jadual 4, table 4 ni, kita boleh download daripada website MQA. Dan apa yang kita akan nampak nanti macam ni lah. So, bila kita klik, dia akan keluar disable atau enable. So, kita enable lah supaya kita boleh buka properly the table. Okey, kalau kita tengok kat sini, first kali ini yang kita akan nampak lah. So, dia ada guide, apa semua ni, dia ada form. So, dekat form ni dia ada copy sheet, update index dengan clear form. So, kalau kita besarkan sikit ni supaya clear sikit lah. Okey, contoh macam ni Alright. So, dan juga ni lah 3 ni. Dan dia ada index. So, index ni, bila kita masukkan kod kursus nanti dekat bahagian form ni, dia akan automatically masuk di index. Okey, saya tunjuk contoh Contohnya macam ni. So, katakanlah first kali guide ni tak ada apalah. Kita tekan dekat form. Jadi, kita type lah contoh tajuk kursus. So, bagi contoh LLS. Ini untuk pusat bahasa 3374. So, sorry, ini course code kan. So, katalah translating language and culture. This is one of the courses yang kita ada. So, code LLS 3374. Now, ini penting. Dekat classification ni, kita kena pilih apakah status kursus ni. So, kita ada compulsory, biasanya kursus bahasa Inggeris, kursus bahasa asing, kursus MPU. Kita ada major, minor, elective core, elective open free. So, untuk kursus LLS 3374 ni, dia major core. So, macam ni lah. So, dekat synopsis ni boleh type aja ataupun kita boleh cut and paste. So, biasanya kita cut and paste daripada kita punya existing L1 lah. So, this course refers. So, boleh sambung. Nama akademik ni, berapa orang yang mengajar. Contohnya, kita memang dah kena decide lah. Kalau kita dah buat program, kita memang dah tahu siapa yang akan ajar. Contoh, so I just put my name. Contoh macam ni. Kalau ada 2 orang lagi, boleh letak nama. Now, year offered bergantung pada kita punya curriculum lah. Apa yang kita ada. So, untuk kursus ni, dia tahun 2. Dan semesternya semester 2. So, any remarks yang kalau kita nak tulis, boleh tulis kat sini lah apa-apa. Now, credit value ni, kita memang takkan boleh isi sampailah kita isi semua ni, student learning time, apa aktiviti yang kita nak buat. So, kat sini dah akan ada total, grand total. Kalau khusus ni 4 kredit, so kat sini mesti sekurang-kurangnya 160, baru kat sini akan keluar 4 kredit. So, prerequisite ada ke tak? So, untuk khusus ni, none, contohnya. Dan CLO. Now, CLO ni, dia bergantung kepada apa yang kita dah buat lah. Contoh CLO yang kita pakai biasanya kalau kita kena ada sama ada cognitive domain dengan psychomotor domain dengan affective domain, 3 sekali kena ada, ataupun kognitif 2, psychomotor 1, ataupun kognitif 2, affective 1. So, tak ada psychomotor, depending. Kalau macam latihan industri, dia memang akan ada psychomotor lah. So, di sinilah pemilihannya. Contoh, kalau ni biasanya tahun 2, semester 2, dia tinggi sikit lah. Mungkin application analysis. So, gunalah perkataan kat sini. Contoh, so, I'm just writing lah kat sini, okay. So, apply, apa, contohlah, apa nak di-applykan tu. Okay, kemudian, so ini nanti kita akan tulis adalah, so, ni 1, 2, 3, apply, so C. So, this is C3. Allah. So, C3. Macam itulah maksud dia. Sebab application ni level 1, 2, 3. Kemudian seterusnya katalah kita nak adakan, nak pastikan pelajar boleh analyze atau categorize ataupun compare ataupun differentiate. So, kita katalah mungkin differentiate. So, differentiate ni apa-apa-apa dan dia C4. Sebab dia kognitif dia adalah 4. Macam tu. Dan satu lagi mungkin kita nak buat affective. So, mungkin kita kata express atau choose ataupun exhibit. Exhibit berarti bukan. Prefer ataupun seek. So, kita boleh gunalah. So, kata kat sini nak tulis choose lah. Sebab ada choose kat sini kan. So, choose. Choose apa? Appropriate something. So, ini adalah A 1, 2, 3, A3. So, kita tekan sini A3. Biasanya kita buat macam ni supaya senang. Kita tahu
dan buat reference. Now, untuk tulis CLO ni dia ada strategi dia lah. Biasanya kita akan gunakan perkataan, kita akan gunakan adverb untuk pastikan contoh. Choose the most appropriate. Katalah choose the most appropriate, sebab ni translating language yang katalah translation theory, contoh translation theories appropriately, macam tu. So biasanya ada macam ni lah, sebab kita nak measure dia kan. Eja pun pening. Appropriately, choose the most appropriate salah eja, sorry. Translation theories based on context appropriately. So biasanya macam ni lah kita tulis. Okay, so ni dah settle. Kemudian pergi kepada constraint outcome ni. Now PLO ni sebenarnya dia adalah bergantung kepada kita punya PLO yang kita ada lah. So yang ini matrix PLO MQF ni, kalau ikutkan sebenarnya dia ada 11, tapi UPNM masa kita sediakan ini dia adopt 10 sahaja. So PLO ni memang dah diberi PLO 1 ni memang kognitif. Kalau ikut MQF punya ni, MQF 1, dan dia adalah knowledge and understanding, macam tu. So katakanlah yang CLO 1 kita ni, yang apply ni, dia adalah knowledge. Ni dia drop down pilih sini contoh. CLO 1 adalah untuk PLO 1. Dan kita boleh tengok mapping dekat MQF ni, yang ini, contoh kan C1. So ni knowledge and understanding. So kalau knowledge and understanding ni, biasanya C1 lah. So mapping MQF dia adalah C1. Nah, biasanya untuk senangkan kerja kita untuk buat CQI, Continuous Quality Improvement, dia satu-satu sahaja. So sebenarnya kat sini ada je boleh pilih yang lain, tapi kita tak nak sebab susah nanti nak buat mapping. Okey, kata CLO2 kita adalah differentiate ni. Katakanlah differentiate ni dia kognitif tadi kan, sebab dia C. So kalau ikutkan kat sini ada kognitif, lepas tu yang ni tinggi sikit kognitif lah. Kognitif juga dan kognitif. Jadi maksudnya kalau kata kita mungkinlah contoh nak pilih kognitif yang ke-6, elemen teknologi. Dalam ni differentiate. Allah, eja pun salah, sorry. Eja pun salah. Astagfirullahalazim. Differentiate. Kenapa macam lain je? Differentiate. Okay. So macam tu lah. So kalau kita nak differentiate ni, katakanlah nanti kita tulis, sebenarnya kita kena tengok ni dululah. Tapi just nak bagi contoh, katalah kita nak ambil PLO 6 ni, kognitif ni kan. Yang ini contohnya. So dia boleh MQF 3D, 3E. So katakan kat sini PLO 6 lah. Ni PLO 6. So ni ni je PLO 6. So kat sini nanti mapping dia adalah sama ada functional, work skill, digital atau numeracy. So katakanlah kita ambil 3D, MQF 3D. So kat sini MQF 3D. Drop down sahaja. So ni digital, functional. So yang ini. Macam tu maksud dia. Ni level 2 macam ni. Okay, lepas tu yang ini adalah effective. So kalau ikutkan yang pusat bahasa, efektifnya ada contoh 3 lah. Relevant feedback, choose the most appropriate program. So ini adalah MQF 3A dan dia PLO 3. So kalau effective dia adalah a few. Contoh yang ini, develop leadership skill, prepare self for independent learning. So katalah kita ambil PLO 3. So untuk yang ini dia PLO 3. Kalau perhatikan dia mapping CLO 1 PLO 1, CLO 2 PLO 6, sebab ikut kat sini PLO 6 yang ini, dan CLO 3 yang ni choose the most appropriate ni dia PLO 3 yang ni. So kalau PLO 3 dia MQF 3A. So bila MQF 3A dia kat sini lah, MQF 3A. So yang ini. So yang ini kena match dengan yang kat bawah ni lah, 3A. So yang ni. Okay, so yang ini kita isi lah. Contoh mungkin lecture, tutorial, tutorial dan apa-apa lagi lah yang berkaitan. So assessment mungkin masa quiz
ataupun presentation terpulang. So ini isilah bergantung kepada apa yang kita nak buat untuk yang ni. Okey. Kemudian transferable skill. Ada tak lagi transferable skill? Contohnya tadi kita kata ada 3A practical skills, lepas tu kita ada 3D digital skills. So mungkin nak kata ada cognitive skills. So boleh pilih lah to a maximum of 3. Lepas tu kita pilih tekanlah interpersonal skill ke, ataupun lepas tu nak cakap numeracy skills ke, boleh. Ni interpersonal sebenarnya, communication skills. Dan kalau ada apa-apa lagi boleh type sini lah, kalau rasa yang kat atas ni tak cukup. Okey. Nah, ni paling kritikal lah, sebab kita nak pastikan pelajar ni belajar accordingly. Like masa yang dia spend tu awarded dengan apa yang dia spend. So kat sini biasanya kita ada 14 minggu kuliah. So sampai sini je biasanya. So biasa kita buat macam introduction macam ni lah. Introduction. So mungkin ada introduction to the course ke apa. So ni CLO berapa. So biasanya CLO ni dia akan ikut macam ni lah. CLO 1 dulu. Lepas tu nanti dekat sini baru CLO 2. Biasanya macam tu. Unless dia memang kena mix. So sebab kita bina knowledge tu daripada senang ke susah. So sampai kat yang 12 ni mungkin CLO 3 lah, the last CLO terpulang. So yang ini jangan risau, saya tak tahu macam nak ubah sebab benda ni dah lock, MQA dah lock. Tengok ni semua dia dah lock. So tak tahu macam nak cantikkan dia. So macam ni lah keadaan dia. Now yang ini pay attention betul-betul. Learning teaching activities. Dia ada dua, face to face, terbagi pada dua, physical dalam kelas ataupun synchronous learning, online tapi kita buat live online. Maksudnya student depan kita boleh tanya soalan dan sebagainya. L, lecture, tutorial, practical, others. Others. So contohnya practical ni mungkin buat project ke, atau pergi field trip ke, and others ni adalah lain-lain yang tak ada dalam practical atau tutorial atau lecture. Dia bergantung pada kursus untuk others ni. Kalau tak ada lah, tak apa, tak ada masalah. So contoh kata nah yang ini saya buat secara rambang sebab saya tak tahu, saya tak tahu, saya macam malas nak lock betul-betul, minta maaf. Tapi katakanlah kita buat secara rambang. So katakan kelas ni sebab dia 4 kredit tau. So contohnya ni 74 kan, sepatutnya 4 kredit. So dia akan 4 jam lah. So maybe 2 macam ni, 1 tutorial contoh, and then 1 practical. So yang ni kita boleh cut and paste je lah, dan kita akan tengok lah berapa yang kita akan dapat kat bawah tu sebab dia sampai 14 kan. Okey, paste. Contoh macam tu. Kenapa? Okey, tak apa. So, patutlah tak copy. Memanglah tak dapat. Okey, paste. Kemudian dia akan kita paste kan. So jadi macam ni. So katalah kita save ni kan. So tengok dia dah keluar 56 kat sini. Sebab ni memang yang hijau ni kita tak boleh ubah. Dia memang akan automatic kira. So ini yang kita buat fizikal lah, sebab sekarang ni tak PKP kan. Kalau masa PKP tu kita isi yang sini. Okey, yang ni independent learning. So mungkin student 0.5 kat sini mungkin tak ada, mungkin kosong sebab baru first week. So maybe student buat belajar sendiri. So bila belajar sendiri tu kita kalikan untuk semua. So nanti mungkin masa test dia akan berubah sikit lah, depending. Ni minta maaf sebab saya tak tahu macam mana. Dia tak boleh nak merge pun sebab dia dah lock benda ni. Okey, tapi jadi macam ni. So kita save untuk tengok. So tadi 56 dah jadi 62.5. Okey, macam tu. Kemudian kita adalah continuous assessment. Contohlah kita ada test 1. Ini adalah 10 markah contoh. So physical dia 1 jam. So kita tulis 1 jam. Lepas tu kalau kata ini face to face memang examnya sejam kan. Lepas tu dia belajar mungkin 0.5, 30 minit dia belajar. Okey, macam tu. Kemudian kita ada test 2. Ni pun 10% pun 1 jam dan dia belajar untuk 0.5. Kemudian katakanlah dia ada others to field trip contoh. Field
trip. So field trip ni katakanlah dia kena buat report dan sebagainya 15% contoh So physically dia kena pergi untuk field trip tu katalah 8 jam. And then masa katalah masa dia field trip tu ada macam sesi berbincang ke apa, so 1 jam contoh. So independent learning ni maksudnya preparation yang dia buat, katakanlah preparation yang dia buat maybe 4 jam. So dia akan jadi macam tu. Okay, contoh. So kalau tengok kat sini total dia dah 84 ni, tengok ini. Grand total dia dah 78.5. Tapi kita nak 160 kan? Sebab sekarang ni baru 1 kredit. Sebab dia ni lah. Tengok ni. Baru banyak ni kan. So dia belum lagi. So tak apa. Kemudian kita ada mungkin kita ada dia field trip report, sebenarnya bukan field trip tu. Katalah field trip report. Lepas tu katalah ada case start. Ya Allah, field trip. Kemudian katalah ada case study. Case study report. So dia ada case study report. So case study report ni katalah 20 macam tu. So physically dia jumpa kita untuk consultation mungkin 4 jam, and then dia berbincang dengan kawan dia dan sebagainya mungkin dalam 4 jam macam tu, dan buat kerja sendiri dengan kawan-kawan ataupun yang ni dengan kita lah. Lepas tu dengan kawan-kawan mungkin 10 jam contoh. So kalau tengok kan 96 kan, tengok kat sini dah baru jadi 2 kredit sebab dia 80 tadi. 1 kredit adalah 40 jam, macam tu. Okey, lepas tu kita ada final exam lah. Ni final exam. So final exam ni biasanya kalau ikut sini 10, 20, 35, 20 lah macam mana kira ni. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 55. Katakanlah kita ada online Al-Fatih tu, online assignment. So online assignment ni katakanlah 5. Sebenarnya memang online je lah. So bila online je katakanlah ini adalah 10 contoh. Dia ada 44 macam tu. Okay, final exam 10, 20, 30, 40, 50, 60. So final exam 40% lah. So physicalnya 2 jam exam. Terpulang lah 2 jam, 3 jam tu tak ada masalah. Dan dia tak adalah exam ni kan. Dan dia belajar untuk final exam tu katakanlah maybe 10 jam. Macam tu. So kalau tengok sini baru 118. Tak dapat 3 lagi pun. So maksudnya nanti kita kena pandai adjust lah. Mungkin kat sini ke dia ada macam tutorial dalam talian ke. Maybe 2 jam. Kat MP je lah. Penat pula. Contohlah. So biasanya yang ini memang kena buat betul-betul sebab kita kena pastikan kredit tu capai yang kita buat. So 146. So kita tengok mesti 3 kredit. 146 3 kredit sebab dia kena 160. Jadi mungkin independent learning ni mungkin tak sesuai 0.5, mungkin 1.5 macam tu. Okey, tengok sekejap. Copy 1.5, copy 1.5, paste. Okey. So kalau copy sapak 1.5, dia akan jadi 159 lagi 1 So 159 grand total. Sebab sekarang ni masih 3 kredit walaupun dah 159 jam. So untuk mendapat ni kita kena tambah lagi 0.5. So kata ni 11 dah 160. So 160 bersamaan dengan 4 kredit. See? So yang warna hijau ni memang kita tak boleh kacau lah sebenarnya. Dia akan macam tu lah. Now, benda ni macam saya cakap tadi, benda ni kena tengok betul-betul. Katakanlah kita ada katakan ada benda yang susah. Kalau lab nanti ada lab kan. Ada lab punya ni dia dekat praktikal lah. Dia dekat praktikal. So kat sini kena play around betul-betul. Supaya kalau 3 kredit kat sini kena 120. Kalau 2 kredit 80. Dan kalau 4 kredit 160. Macam tu. Dia 1 kredit bersamaan dengan 40 jam. Okay. So dia akan keluar macam ni lah. Okey, lepas tu kita kena isi apa-apa yang kita perlukan, lab ke apa,
Dan kat sini references lah. References ni kena latest lah. 5 tahun ke belakang. Guna je APA style ke apa-apa dan sebagainya. Any other information. Now, sekarang ni kalau kita tengok dekat index ni masih kosong kan. So dekat form ni kita dah isi cantik-cantik macam ni kan. So sekarang adalah copy sheet. Okay. Copy sheet dan tadi kita isi dekat form tau. Sekarang copy sheet dah ada yang kita buat ni. Macam tu. So, bila kita dah copy, bila dah nampak kat sini dah ada khusus yang kita buat tu. Dan kat sini kita kena clear form. Macam tu. Jadinya, nanti dekat index dah ada ni. Major core 63.86%. So, ini dia sebenarnya nak tunjukkan. Ni kalau lebih 80% dia akan ODL lah. Online Distance Learning. So, saya tunjuk satu lagi. Contohlah, course name, culture and development. So, ni saya ringkaskan ya, sebab tadi dah tunjuk. Saya cuma nak tunjukkan macam mana nak copy sheet and clear je. Culture and development, so kod dia LLS3324. Okay, sekarang ni copy sheet dah keluar dah LLS3324 sebab kita dah copy. So, bila kita tekan sini, dah ada yang kita type tadi. Macam tu. Jadinya, bila kat index pun dah ada. Cumanya sebab tak isi lagi, so tak adalah markah tu lagi kan. So, kalau katakan dekat ini, dekat tempat yang file yang sebenar lah, bukan dekat form lagi. Lepas tu, kat sini katalah kita pilih classification dia, yang ni major core lah untuk pusat bahasa. So, save. And bila pergi pada index, dia tak keluar lagi, belum reflect sebab dia tak tulis lagi kan. So, dekat form ni tadi, clear. Macam tu. So, tadi kita dah buat 1, 2. Katakanlah satu lagi lah ya. Saya hanya ingat khusus yang saya ajar je lah. LLS 3773. Contoh. So, nama comparative something. Classification dia ini adalah elective core. Wajib. Contoh. So, bila dah macam ni, copy sheet. So, dia keluar kat sini. Alamak, saya tersalah. Sepatutnya nama kat sini. Okay. So, one thing about this, kalau kata kita nak, kita tersalah. So, jangan panik. Yang ini kita batalkan dekat forms ni ya. Dekat forms ni. Dekat forms. So, yang ini, comparative religious studies. So, dekat sini adalah LLS 3773. Okay. So, apa yang jadi adalah, first, kita kena copy sheet lagi. So, dia akan keluar. So, yang salah ni tadi, kita boleh delete. Tak ada masalah. Delete macam ni. Macam tu. So, pastikan kat bawah ni semua kod lah. Semua kod khusus. Lepas tu, bila pergi pada index, dia akan jadi macam ni. So, unfortunately yang ni, dia akan hilang lah. Betul tak? Sebab tadi kita dah buang. So, ni tak boleh buat apa. Tak ada masalah. Dia tak calculated pun. Ini masalahnya yang ni kan. Sebab dia lock. So, tak boleh nak buat apa-apa. So, please make sure, bila isi form tu, pastikan kod dia tu kat sini. Pastikan yang kat sini. Sebab kalau tak, dia akan keluar lain. Sebenarnya, terpulang kalau kita nak, kalau nak senang, nak ringkas, tengok ikut kod khusus lah. Sebab kalau nama mungkin panjang. So, terpulang macam mana pun. Tapi, that's how you do it. So, nanti bila dah banyak-banyak, dia akan keluar kat sini. So, dia akan tunjuk lah. Dia akan tunjuk berapa peratus. Lepas tu nanti pihak panel akan tengok kat sini je. Macam mana. Kan. So, kita ni sebab face to face. So, maksudnya bukan ODL lah. Kalau hijau ni sebenarnya ODL lah. Sebab dia akan penuh. So, form ni jangan lupa clear lepas kita ni. Lepas tu buat balik dan dia akan jadilah yang sepatutnya. So, index. Dan ini khusus tadi dan sebagainya. So, penting untuk yang inilah CLO ni. Kita pakai yang ini. Now, yang ini sebenarnya daripada jadual kita punya untuk ujian. Tapi ada yang terkini juga. Yang ini saya rasa 1956 punya ni kan.
Ini saya tunjukkan sebab yang senang capai lah. Tapi kalau dalam talian dia ada yang latest dalam tahun 2011 macam tu. So bila dalam 2011 mungkin dia punya verb ni dah berubah. So pastikan bila kita buat kat sini untuk CLO ni, verb-verbnya akan datang daripada yang ini contohnya, psychomotor dan juga daripada sini. So ini C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. So kita kena tulis pula kat ujung ni supaya senang bila kita nak tengok dekat PLO mapping nanti. So kalau kognitif, kalau psychomotor, kalau affective. So I do hope that this helps, and kalau ada soalan boleh tanyalah. InsyaAllah kalau boleh bantu, saya akan bantu. Terima kasih. Assalamualaikum.